Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang bersama-sama dalam program kemerdekaan ini, dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis menyambut kemerdekaan tanah air yang ke-65. Bersama kita teguh, alhamdulillah dah 2 tahun tidak ada majlis yang hebat begini. Akhirnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Ada 4 perkara yang tidak boleh kita elakkan dalam kehidupan kita, iaitu hidup, mati, rezeki dan jodoh pertemuan. Dan hari ini jodoh pertemuan kita pada tanggal 31 Ogos 2022, kita tinggalkan yang lain atau cara biasa kita lakukan, dan kita berkumpul dengan ramai dekat sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang boleh kita elakkan kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tahniah buat semua yang ada di sini kerana sudi bersama-sama dalam majlis menyambut hari kemerdekaan, dan secara tidak langsung kita akan dapat sedikit ilmu-ilmu daripada orang-orang hebat yang berada di sebelah saya ni. Ya, tapi sebelum tu saya nak minta kita laungkan kemerdekaan dengan penuh semangat. Kemerdekaan yang di mana salah satu yang paling penting, kemerdekaan yang kita kecapi apabila kita berjaya melawan COVID-19. Itu kemerdekaan yang paling ketara yang berlaku dalam kehidupan kita selama 2 tahun kita menyepi, tinggal dalam rumah, di kuarantin dan sebagainya. Baik, boleh ikut saya tak? Saya nak karya di sini menunjukkan semangat mereka ya, menyambut kemerdekaan. 1, 2, 3, merdeka! 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 Itu lawangan keramat yang lama kita tidak dengar. Baik, terima kasih kepada saudara MC kita, mana tadi tak nampak dah. Ya, terima kasih. Yang berusaha Encik Abdul Malik bin Abdul Rashid, pengerusi MPKK Kampung Baru Haikom. Yang berusaha Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob Nazir Masjid Al-Faizin Seksyen 28 Shah Alam. Yang saya hormati yang berusaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Muhammad Arif Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Jaringan dan Alumni Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Ustaz Abdullah Khairi bin Harun, panel bual bicara Santai Merdeka Faizin 2022. Belum apa-apa dah ada peminat. Kita nak tanya ni, ini anak ke apa ni? Tak, manalah tahu kan ada anak kat sini. Ni kena tak, kena jelas. Tiba-tiba datang, ayah ke tu? Ayah. Bila masa jadi orang Selangor? Ustaz, biar jujur Ustaz. Biar jujur, hari ni hari merdeka. Ayah ke ni? Ayah. Dia tak sepatutnya seorang ustaz jadi menipu. Mengaku Ambil turun. Terima kasih. anak boleh cakap macam tu lah, suruh turun. Ini yang kita nak cakap kan. Tahu patut selera atas Selangor. Kita cakap tengok macam mana seorang ayah menjaga seorang anak, bagi duit untuk berbelanja, kan? Datuk, dipitnah tu. Okay. Budak selalunya jarang nipu. Sebab dia ngangguk gitu, dia ngangguk. Habis muka hang jadi merah. Rupanya jadi orang Selangor sekarang ni, tak habaq. Okey, yang berbahagia Ustaz Aslin bin Baharim, juga panel buat bicara Santai Merdeka Faizin 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita tak nak macam forum agama yang formal sangat. Kita nak santai-santai. Sebab itu dah dibermulakan dengan anak yang menyambut kedatangan ayah. Dah lama tak bertemu, alhamdulillah. Kan?
Ustaz, mana kau punya ini? Mana? Tak, dia dah tenggelam. Dia tengok anak datang terkejut. Dia bagi tahu dia jangan cakap dengan orang. Anak naik tak cakap apa-apa. Pakai kain ni, sepeda tak pakai ni. Tengok, dia ubah cerita. Datuk, saya malu Datuk. Saya tutup muka, tutup muka. Okey, kita santai-santai. Biasanya kalau anda biasa melihat saya mengacarakan program-program yang bertemakan agama, saya selalu cuba membuatkan program itu santai supaya kita tak nak dia jadi skema. Bila cakap pasal agama je dia kena serius je, tak. Okey, tapi ini tiga-tiga ahli panel ni orang-orang yang hebat yang sentiasa bersama dengan saya dalam program-program di luar, mau juga di televisyen. Dan sebenarnya saya ni terlalu jarang sangat datang majlis-majlis ke masjid sebab ialah saya risau sebab kita ni artis kan. Jadi tapi bila pihak Ustaz Ali duk mesej saya, sedangkan saya duduk di Kota Damansara, Masjid Kota Damansara pun panggil saya, tapi itu dah katakan jodoh pertemuan hari ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, bila cakap pasal kemerdekaan ini tuan-tuan dan puan-puan, kemerdekaan ini begitu besar ertinya dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Kemerdekaan kalau lawannya ialah kehambaan. Dan satu ketika dulu datuk nenek moyang kita pernah menjadi hamba-hamba di bumi mereka sendiri. Disebabkan perjuangan mereka lah hari ini kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam satu suasana yang cukup harmoni. Tidak ada kacau bilau. Jadi kemerdekaan yang kita kecapi 65 tahun ini besar ertinya. Bagaimana kita perpaduan dalam satu masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, yang hanya ada satu-satu je dalam dunia ini, tidak ada di negara-negara lain. Kita hidup dalam harmoni. Tapi dalam kemerdekaan itu juga ada juga suara-suara mereka-mereka yang cuba menghapuskan kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan ini tuan-tuan dan perempuan bukan hanya harus dilaungkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita, tetapi harus dilaungkan kita sebagai ketua masyarakat, ketua keluarga, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kerana kemerdekaan yang kita ada hari ini kadang-kadang ianya datang sambil secara spontan, tidak dapat kita menghargai, supaya kita letak kemerdekaan itu berada di jauh di dalam sudut hati kita. Kerana hati kita ini tempat yang paling istimewa, yang tidak pernah ataupun jarang kita letakkan orang luar kecuali keluarga kita ataupun orang yang tersayang di dalam hati kita. Kalau hari ini kita boleh letakkan kemerdekaan itu berada di dalam hati kita, maknanya itu menunjukkan betapa kasih dan sayang kita kepada kemerdekaan, kepada negara kita yang tercinta ini. Pelbagai tomahan-tomahan yang berlaku dalam dan luar negara disebabkan kita ini ada berbilang kaum. Tetapi berbilang kaum itu bukan bermakna kita tidak harmoni. Jadi kemerdekaan itu mestilah harmoni. Hari ini yang paling penting dalam keadaan negara kita yang berbilang kaum ini, sebenarnya keharmonian itu, itulah sebenarnya yang kita cari dalam erti kemerdekaan. Kemerdekaan itu ialah kebahagiaan. Kalau tidak ada kebahagiaan, itu bukan merdeka. Dan hari ini kita nak membicarakan tajuk kita pada hari ini, merdeka akhirat. Merdeka akhirat itu apa? Kerana kehidupan kita bermula daripada alam roh. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang aku satukan menjadi manusia, dan aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Begitulah hebatnya manusia. Dan akhirnya 9 bulan 10 hari kita menetap dalam rahim ibu kita, dan akhirnya hari ini kita muncul di alam nyata, iaitu alam ujian, alam bumi ini, di mana alam bumi ini satu hari nanti kita akan tinggalkan dan kita akan masuk ke alam barzah, iaitu alam kubur, dan akhirnya kita akan ada penentu di alam akhirat, di mana ada dua jalan saja, iaitu jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Tidak ada manusia, tak kisah agama apa sekalipun di atas muka bumi ini, yang ingin masuk ke dalam neraka. Semuanya mengimpikan untuk masuk ke dalam syurga. Dan salah satu caranya untuk kita dekat dengan syurga itu, alhamdulillah, yang seperti saya katakan tadi pada awal,
tuan-tuan dan perempuan dijemput langkah kaki hari ini walaupun cuti, tetapi hari ini Allah memilih kita yang berada di sini untuk bersama-sama mendengar bicara ketiga ahli panel kita bagaimana merdekanya akhirat itu. Kerana akhirat yang kita cari itu harus merdeka. Ibarat membawa satu mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat ni ialah appointment kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena ada peringkat-peringkat dalam mangkuk tingkat itu, iaitu akhlak kita, solat kita, amal-amal jariah kita dan pelbagai-bagai lagi dalam mangkuk tingkat yang kita susun untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam keadaan merdeka ini, untuk berjumpa dengan seseorang yang hebat, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara, berjumpa dengan sesiapa saja yang berada di atas, memerlukan appointment dan memerlukan file-file untuk kita berjumpa dengan mereka. Tidak ada sebab, tanpa sebab kita nak berjumpa dengan mereka, kerana mereka terlalu sibuk. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya setidak-tidaknya kita kena merdekakan diri kita, supaya kemerdekaan bukan hanya di atas dunia ini, tetapi kemerdekaan kita di alam akhirat nanti. Bagaimana merdekanya kita ke sana, dan akhirnya disebabkan kita merdeka di alam akhirat itu, insya-Allah dengan izin Allah kita akan sama-sama pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Belum apa-apa dah minum. Saya pun heran sebenarnya. Dalam saya mengenali semua ustaz-ustaz dekat dalam Malaysia ni, ustaz berapa umur ustaz? 54. 54, isteri 2. Isteri 1. Tadi anak siapa? Tak. Ustaz jangan ustaz kena macam ni ustaz. Seorang ustaz tu harus jujur. Dia dekat-dekat PRU 15 ni, semua rahsia akan terbongkar. Yang hormat, tarik balik yang hormat. Saya tidak akan tarik balik. Jumpa saya di mahkamah. Ustaz Izzah berapa umur? Saya 42, 43. Ustaz Aslin? 53. Saya yang paling tua, tapi saya yang paling handsome. Saya tak faham. Cik, saya tak faham. Itu je. Kalau itu baik kita balik aja. Merdeka apa macam ni? Nampak, bergurau sikit pun tak boleh. Saya tak faham kenapa ustaz tak boleh bergurau. Boleh bergurau ke ustaz? Ini kasar. Dalam ni ini kasar namanya. Dalam ni dia yang paling riak. Riak, sombong, angkuh, takbur. Neraka tempatnya. Bagaimana seorang ustaz boleh menentukan seorang manusia ke neraka atau ke syurga? Sedangkan itu kerja Allah. Tarik balik hormat, tarik balik. Tarik balik yang berhormat. Saya tarik balik. Okey, kita nak relax. Okey. Datuk. Apa orang lagi? sambut merdeka Datuk, pakai baju Melayu Datuk. Kain Indon. Pelik Datuk. Apa ni ustaz? Dah, kita serumpun. Tak, saya takut. Sebab dalam ramai-ramai ni ada daripada Indonesia tau. Kita menghormati. Betul, tapi hari ini kemerdekaan Malaysia. Oh ya ke? Ni bukan Indon Datuk. Dah lah ni Indon, spender pun tak pakai Datuk. Macam mana hantau? Tak malu ke? Tarik angkat tutup muka. Aduh. Tak mungkin Ustaz Izzah juga ada seseorang di Indon. Macam Ustaz juga. Ada seseorang di sini. Okey. Terus pada soalan. Merdeka. Okey, sebelum saya pergi kepada kemerdekaan akhirat tu, saya nak tanya dengan Ustaz Aslin dulu. Sebab Ustaz Aslin walaupun umurnya muda tapi disebabkan janggut tu kan, nampak dia berumur daripada kita orang semua. Jadi Ustaz, sebelum kita pergi ke kemerdekaan akhirat, apa erti kemerdekaan yang sebenarnya dari sisi Islam? Itu soalannya. Tak faham soalannya. Makasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa abang semua? Minta mic apa sistem boleh kuat sikit? Datuk punya sedap lah. Hello. Sama hello. Lebih kurang je. Siapa cakap suara dia bagus. Apa abang semua? Sekali lagi apa abang semua?
Jawapan tu dah tunjuk belum merdeka, Datuk? Faham tak? Sekali lagi, apa khabar semua? Tadi sikit 2-3 orang tu. Ya. Sekali lagi. Jawapan merdeka ialah sebagai seorang Muslim yang paling afdal. Bila orang tanya kita apa khabar, jawapan apa? Ini penting tazkirah. Alhamdulillah baru merdeka. Ustaz tak cakap, saya tak cakap haram ke makruh, tapi mana yang paling baik dalam hidup. Sebab tu kita kena cari bukan cakap baik, tapi cari yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kamu Allah jadikan dunia ini mati dan hidup, nak tengok siapakah di kalangan kalian yang paling terbaik. Ahsan adalah yang paling terbaik amalan mereka. Sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah, maka kita dah merdeka dari sudut sebut nama Allah mengatasi segala-galanya. Sebab apa? Datuk, saya selalu ulang, kami 3 orang mana tempat, dia orang tahu dah, saya kena tanya banyak kali. Sebab orang kita bila baik ni tam sihat, Datuk. Kalau tam tak sihat, muka dia lain macam. Tapi dalam Islam, dalam sunnah, alhamdulillah ada 2 posisi. Yang pertama sihat, alhamdulillah. Yang kedua sakit pun alhamdulillah. Pasal apa sakit alhamdulillah? Sebab sakit itu kafaratuz dzunub, menghapuskan dosa. Bila sakit, alhamdulillah, macam inilah yang sedia ada, maka dapat pahala. Kenapa? Nak bagi tahu ampun dosa dan digantikan dengan pahala. Macam kita dengan sunnah Nabi. Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran, ia disebut apa dia? Antaranya ialah kalau kamu cinta Allah, maka kamu hendaklah ikut aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahniah, jawapan alhamdulillah. Terima kasih Datuk Roshamno. Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Taufik bin Yaakob selaku Nazir Masjid Al-Faizin Seksyen 28 Shah Alam, dan ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid dan para pegawai masjid, yakni imam-imam bila siap Masjid Al-Faizin, dan khususnya kepada barisan kepimpinan masyarakat, barisan panel bersama dia Datuk Dr. Ma'izal Arif, Ustaz Abdul Khairi, dan khususnya kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bila sebut merdeka, ada satu kalimah dalam bahasa Arab kata, wa istaja'aluna dinaran wa dirhaman fawqa ru'usikum wa taj'aluna kitaballahi waraikum fala antum ahrar. Kalau kamu masih lagi meletakkan duit dinar, duit ringgit, duit harta benda di atas kepala kamu, sedangkan kitab Allah letak di belakang kamu, kamu belum lagi merdeka. Faham maksud dia? Masuk dalam hidup kita ni, dunia pada genggaman tangan, tapi jangan digenggam di dalam hati. Sebab apa? Sebab kita akan atau kita tidak akan mendapat kemerdekaan pada hari akhirat kelak. Contoh yang berlaku di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni kita sambut Ma'al Hijrah, betul atau tidak? Awal bulan 7 sambut Hari Korban, betul atau tidak? Maka korbanlah para sahabat, berlakulah hijrah, dan akhirnya sampai ke Madinah, mereka mengecap nikmat merdeka. Tetapi kalau dalam jiwa mereka, sahabat-sahabat Nabi, ada beberapa perkara, sudah pasti mereka tidak merdeka jiwa mereka, ataupun tidak berhijrah berlaku di ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Yang pertamanya, jiwa yang merdeka ialah jiwa yang menjauhkan diri dari bersifat pentingkan diri sendiri. Kena pegang tuan-tuan. Jiwa yang sebenarnya ialah sisih jauhkan sifat penting diri sendiri. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka merdeka jiwa dari sifat pentingkan diri sendiri. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang multi-million, sampai ke Madinah, mereka sebatang kara, ada yang isteri semua ditinggalkan. Sebab apa? Sebab merdeka jiwa mereka kerana demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda bunyi tu? Rehat. Oh, rehat je lah.
Minyak kau menuju es krim. Baik. Yang pertama apa dia? Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya, betul tak? Tapi dia pergi Madinah, dia tak ada apa-apa. Khatam hogia. Duit tak ada langsung. Asal kaya raya. Kenapa? Sebab dia tak penting diri sendiri. Kalau penting diri sendiri, bayangkan panjang pula lah. Bakar ke anak salah main tak? Macam mana? Kalau mereka pentingkan di selepas perjanjian MOU atau MOA, Memorandum of Understanding ataupun Agreement, apa perjanjian orang Quraisy kufar jahiliyah? Kalau kamu nak ikut Muhammad boleh, tapi segala harta benda kamu semua kena tinggal dekat Mekah. Awak tahu tak? Itu bunyi suara alih bahasa. Wahai Abdurrahman, ya saya. Kalau awak nak ikut Muhammad, bagi kami tak ada masalah tahu. Tapi awak kena tinggalkan keadaan kamu di Mekah ini. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Saya sanggup korbankan segala benda yang ada pada saya demi berhijrah ikut Nabi. Apa maksud dia? Jiwa merdeka, tak penting diri sendiri. Yang kedua, jiwa merdeka, tidak boleh rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ujub, rasa diri tu bagus sangat. Tadi saya tengok silat tu menitik mata juga. Sebab tengok dia orang menitik peluh. Tuan-tuan tahu apa makna silat? Silat, kalau tak silap saya, nama silat, silah. Orang yang main silat ni lah antara frontliner yang berjaya mengenyahkan penjajah dulu. Dan orang yang main silat yang banyak mati syahid waktu itu. Dan termasuk mak kilau semua tu bukan kosong, Datuk. Mereka semua ada alat seni mempertahankan diri mereka. Silat ni bukan untuk berlawan, tapi untuk mempertahankan. Sebab tu bila sebut silat saja, nak beritahu pada kita ialah, iaitu saling menghubungi di antara satu sama lain. Silat. Bila masuk dalam silat, kita tengok Tok Guru sentiasa dipatuhi oleh para pengikut dia. Dengan silat inilah mereka diajar macam mana mematuhi pemimpin. Kalau tuan perasan tengok, seorang belakang dia kata apa? Tabik hormat, angkat. Contoh dia. Dan bukan hari ini nampak polis saja, orang silat yang mempelopori dunia supaya hormat kepada cakap pemimpin. Kenapa? Sebab masing-masing bab hormat ini takkan berlaku kalau masing-masing ada sifat rasa apa dia? Penting diri sendiri ataupun aku adalah lebih baik daripada dia. Ini yang berlaku kat kita. Batu pantun ataupun sajak yang adik baca tadi tu, ada kalimah nak bersatu hati bukan benda yang mudah. Perasaan tak pantun tadi? Nak bersatu hati bukan benda yang mudah. Kalau dalam jiwa mereka, hati mereka, apa dia? Penting diri sendiri. Yang kedua, aku lebih baik pada orang lain. Takkan berlaku punya. Lepas tu lahirnya sombong dalam masyarakat. Agak-agak nak merdeka akhirat. Wallahu alam, tuan-tuan dan sekalian. Macam tu sebut tadi lah, kalau riak, kalau sombong dan sebagai umpamaannya, agak-agak ada tempat ke dalam syurga? Tak ada. Lepas tu dalam hidup, tuan-tuan, sekuat mana kita dalam hidup, sekaya mana kita pada harta, kita jangan sombong. Sebab apa? Harta itu adalah Allah tumpangkan kepada kita masing-masing. Ni bukan senang ni Datuk nak ramai macam ni dengan panas lit-lit. Kami duduk bayangkan buat dalam masjid. Lepas tu orang tuan ni pakai kain pelekat. Yang saya pula jarang pula pakai slow sandal biasa. Tapi tak apa, tengok Datuk Rasyam pun pakai sandal, tapi sandal dia mahal lah. Dia ingat pakai kasut macam seolah dia pakai kasut. Ni yang paling karut dia pakai kain pelekat. Tapi tak dalam masjid okey. Ni saya rasa pelik tadi ada makcik kata, "Ustaz tu ada sakit ke?" Kita duduk belakang, kata, "Ustaz tu ada penyakit ke?" Tak tahu lah kot baru bersunat ke, wallahu alam. Kan? Jadi Ustaz, ya. nasiblah kipas kat sini. Kalau kipas di depan, alhamdulillah. Tapi tak apalah, salah kena sedar diri. Kami pun tak sangka pula rupanya dia ada anak di sini.
Woi! Bukan anak aku! Aku pun tak kenal. Bebas naik. Ni ustaz jaga akhlak sikit. Ustaz yang paling pertama dalam Islam ialah akhlak. Ya, akhlak. Agama tu akhlak. Datuk. Nabi pernah ihtamarat ainahu, bila dia baca khutbah merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Nabi pernah tinggi suara. Tinggi suara sebab ada sebab. Ini sebab ni. Ada ni nak. Bukan anak aku. Orang biasanya kalau nak mengelakkan daripada kebenaran, dia akan marah. Betul. Betul. Jaga tu. Saya setuju dengan Datuk. Rasyam tu ni kan, kau cakap apa benda, dia akan kona juga, akhir kita kena ni. Memang tak guna ini orang. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dalam bahasa mudahnya, dalam hidup kita, jiwa kita boleh merdeka. Islam suruh cari titik persamaan dalam kehidupan. Faham tak saya? Tadi Ustaz Datuk Rosyam sebut kita asal daripada tanah, betul-betul. Lalu di satu-satu diubah jadi manusia dan ditiupkan roh. Betul tak betul? Itulah hidup manusia. Kalau tak ada bimbingan daripada Allah, kita akan bergaduh sepanjang masa. Dan Quran sebut, Allah kata, kalaulah tidak kerana kami letak Quran sebagai panduan, maka kamu akan berselisih faham dan berpecah belah. Apa roh daripada Allah tak lain tak bukan ialah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Sebab tu dalam hidup kita dengan agama Hindu berbeza dari sudut agama, betul tak tidak? Agama Buddha berbeza dari sudut agama, betul tidak? Tapi kita cari apakah persamaan. Persamaan inilah yang akan menyebabkan atau galang ganti kepada kesatuan hidup ataupun umat. Ini paling penting. Dia tidak akan bezakan kau Cina, kau India, kau Mak Saleh, tak. Kenapa? Mak Saleh pun ada cara hidup dia yang baik. Orang agama Hindu pun ada cara hidup agama yang baik, cara hidup dia, akhlak dan sebagainya. Tapi akidah memang tak boleh sama. Tapi jangan persoalkan persoalan akidah tersebut. Itu agama dia. Lakum dinukum waliya din. Tapi ada persamaan dia. InsyaAllah baru jiwa kita akan merdeka dan kita mencari toleransi dalam kehidupan yang terbaik, insya-Allah. Moga-moga bila sampai ke akhirat nanti, tuan-tuan sekalian, kita akan mendapat kemerdekaan akhirat. Tapi kalaulah benda tu ada dalam jiwa kita, Datuk, saya rasa macam mana nak mengecap nikmat merdeka akhirat. Dan yang terakhir, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di ada menyebutkan, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ih. Agama ini, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, agama ini terbina di atas perkara-perkara yang baik dalam merealisasikannya dalam kehidupan kita. Ingat wahai umat Islam, Seksyen 28 bawah Qaryah Majid Al-Faizin, agama kata ulama terbina di atas perkara-perkara masalih yang baik dalam merealisasikan dalam kehidupan kita. Dan wadar'i lil qaba'ih, dalam Islam ini, agama ini ajak masyarakat supaya menolak perkara-perkara yang keji. Kenapa? Sebab dalam hidup kita bukan sekadar merdeka negara, tapi nak merdeka di akhirat kita, insya-Allah. Wallahu alam, Datuk. Terima kasih Ustaz. Apa pun tadi saya tengok yang di depan mata saya ni, saya nak ucap tahniah kepada masjid ini dan karya sini. Jarang berlaku majlis-majlis agama macam ni penuh macam ni, dengan ada jualan-jualan. Tahniah untuk semua, tahniah, tepuklah untuk diri sendiri, kan? Baik, Datuk Profesor Izhar, kemerdekaan. Pada pendapat Ustaz pula, kemerdekaan tu bagaimana di dunia ni? Ya, kita belum masuk ke akhirat ni. Masih saya bertanya dalam konteks dunia ni. Sebab ini adalah persinggahan. Kalau kita tengok umur kita 45 tahun, baru setengah jam waktu akhirat. Sebab satu hari di sana 1000 hari. 1000 hari, 1000 tahun.
satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau umur kita 45, baru setengah jam lebih sikit. Kalau umur kita 60, maknanya kita hidup tak sampai 1 jam. Yang kita rasa terlalu lama berada di atas muka bumi ini. Umur saya 55 tahun ini. Kalau saya mati umur 60, saya cuma ada 5 kali raya saja lagi. Malam tadi terdetik, masa saya solat malam tadi, saya terdetik, tiba-tiba saya terbayang macam mana nasib saya di dalam kubur. Adakah saya aman di dalam kubur untuk menanti hari akhirat? Wallahu a'lam. Dan kita semua tuan-tuan dan puan-puan ada kekilafan kita. Saya boleh garanti yang ada dekat sini, termasuk ustaz-ustaz ni, takkan tak ada dosa, takkan tak ada buat perkara-perkara yang tak elok. Ada, memang ada. Tetapi Allah tidak melihat yang dahulu, Allah melihat apa yang kita lakukan hari ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi ada nafas untuk kita memerdekakan diri kita di atas muka bumi ini, supaya insya-Allah kita akan merdeka. Oh, dah air jampi. Tengok. Nanti ambil sound sikit ya. Air jampi Ustaz. Ustaz tolong jampikan. Jadi bagaimana untuk kita memerdekakan kehidupan kita di sana nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menasihatkan diri saya juga, masa sudah tidak panjang. Dan hari ini kepada yang muda-muda juga, yang anak-anak, yang adik-adik ni semua, sebenarnya kalau dulu-dulu kita tengok, kalau ada orang yang meninggal dunia di usia 40 tahun, dia jadi satu bahan yang macam, kenapa muda sangat dia meninggal? Kalau orang tu mati 60, muda lagi dia meninggal. Tapi hari ini kita tengok umur 20 tahun pun dah pergi. Sebab apa? Sebab kita tidak faham erti kemerdekaan secara sebenar-benarnya untuk diri kita. Pandangan sikit daripada saya. Contohnya, macam mana hari ini terlalu banyak penyakit-penyakit yang datang kerana disebabkan makanan kita, cara hidup kita, di mana satu ketika dulu kita penuh kemerdekaan untuk mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Tetapi hari ini disebabkan transformasi kehidupan, tamadun itu berlaku, maka hari ini kita sudah memanggil penyakit-penyakit untuk masuk ke dalam badan kita. Dan jangan kita lupa tuan-tuan dan puan-puan, siapa seteru kita yang akan membisikkan kepada nafsu kita, iaitu iblis, yang akan menyuruh kita membuat pelbagai perkara. Tetapi bagaimana pertahanan kita untuk kita mempertahankan kehidupan kita di atas bumi ini supaya kita merdeka, dan kemudian kemerdekaan inilah yang membuatkan kita syahdu, yang membuat kita aman di alam-alam yang seterusnya. Itu adalah benarnya, bahawa alam itu ada benarnya dan kita harus mempercayainya. Baik, Prof, apa erti kemerdekaan sebelum kita ke akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi kekanda saya Datuk Rosham, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita sebenarnya tak boleh lari daripada hidup atas muka bumi. Maka kerana itulah Nabi SAW dia tegaskan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni untuk sampai akhirat. Betul lah soalan daripada Datuk Rosham. Sebelum merdeka akhirat, dunia dulu kita kena merdeka. Maka nak dapat dunia ni, pastinya kita kena buat yang terbaik. Itu sebabnya antara doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagikan aku dunia ni baik dan akhiratku baik. Jadi sekarang ni tuan-tuan, bila kita ni mengecapi pertama baru ni ma'al hijrah, lepas tu kita susuli pula hari ni 31 Ogos
Hari kemerdekaan yang ke-65. Tuan-tuan, benar apabila kita kena bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi. Tuan-tuan dan puan, adik-adik depan ni, ustaz dibesarkan kat Syria. Syria ni sebuah negara yang cantik, tuan-tuan dan puan. Percayalah cakap saya. Walaupun dia tak maju macam Dubai, tak maju macam Abu Dhabi, tak maju macam Kuwait, tak maju macam Arab Saudi, tetapi indahnya Syria itu, pertama, indahnya dengan para ulama yang ramai. Ramai ulama-ulama. Buku-buku yang hari ini ulama-ulama dunia rujuk, antaranya Al-Fiqh Al-Islami karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu daripada Syria. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti daripada Syria. Siapa lagi? Ramai. Kalau dalam qiraat, Syekh Qurayyim Rajih pun daripada Syria. Ramai ulama-ulama tersohor daripada Syria. Satu. Nombor dua, Syria banyaknya tempat-tempat sejarah. Sebagai contoh, dia panggil Qal'ah Salahuddin Ayyubi, anak muda yang memerdekakan Palestin suatu ketika dulu, pun daripada Syria. Dekat Syria juga, tuan-tuan dan puan, terdapat kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tak dapat tengok sahabat, tapi dapat kubur, tengok kubur pun alhamdulillah. Sebab Syria tempat ramainya ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi yang meninggal ketika kena taun Amwas di Syam tu kan. Disitulah kubur Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tepi kubur Abdullah bin Umar, kubur Khalid bin Walid, seorang pejuang dalam Islam, tak pernah kalah. Masa dia meninggal, ratusan tempat tikaman tapi tak mati. Dia sihat. Tu sebab masa dia meninggal dunia, dia sangat sedih. Tapi hari ini, tuan-tuan, Syria sudah lagi tidak dapat kita lihat seperti mana yang dahulu. Tempat sejarah habis dibomnya. Tempat-tempat yang kita kata makam-makam sahabat ataupun kubur-kubur sahabat, habis, hancur ranap semuanya. Termasuk kubur Imam An-Nawawi rahimahullah yang alim dalam mazhab Syafi'i. Habis. Yang tinggal hanya Damsyik. Kalau pergi Damsyik, buat apa? Ada orang ajak saya pergi. Saya kata, buat apa? Tak ada apa Damsyik. Damsyik ni macam kamu pergi Kuala Lumpur je. Tempat sejarah dah tak ada. Dan hari ni orang-orang yang keliling ada Damsyik, di keliling Damsyik tu habis semuanya, tuan-tuan dan puan. Tak ada rumah, tak ada sekolah, tak ada segala-galanya. Baru-baru ni, Heliza Helmi, dia pergi hantar bantuan. Bila pergi hantar bantuan, tuan-tuan tahu tak, sampai dekat satu kawasan dekat Halab, dia tengok ada orang tengah masak. Ini selalu kita dengar cerita zaman Omar bin Khattab. Masa tu, bayangkan kenapa kita kena bersyukur dengan kemerdekaan kita ni, bersyukur dengan negara kita. Bayangkan masa dia pergi tengok, dia kata, "Makcik, masak apa?" Dia cakap bahasa Inggeris lah. "Makcik, masak apa? Masak apa?" Dia pun tunjuk at-tabakh, masak ni. Bila tengok dia masak, warna kegelap-gelapan, macam nampak macam orang kata apa, macam bubur hitam. Heliza tanya, "Ni apa benda ni?" Adalah penterjemah pun tanya, "Ni masak apa?" "Wallah ma indana syai'il akal." Tak ada benda yang anak-anak kami nak makan ni. Dalam keadaan sejuknya, pakaian sejuk tak cukup, makanan tak ada. Tuan-tuan, rupa-rupanya mak ini sedang rebus kotak makanan yang orang hantar, NGO hantar ke Syria. Makanan dah habis, tinggal kotak tu dia basuh, dia rebus. Sebab kotak ni, kalau tengok daripada pembuatan dia, daripada bahan-bahan macam pokok apa semua ni, dia terpaksa makan. Patutlah Heliza kata, tak jumpa anjing, tak jumpa kucing, sebab semua dah dimakannya. Tuan-tuan, bersyukurlah kita, alhamdulillah, tak jadi macam Syria. Kita tak jadi macam Yaman. Kita tak jadi macam mana lagi? Libya. Negara-negara bergolak. Kita alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hari ni tuan-tuan datang dekat Masjid Faizi ni, di Shah Alam ni, ramai-ramai. Saya datang, tuan-tuan datang, Rosyamno datang. Kita semua datang dalam keadaan aman. Tak ada rasa takut ada orang nak tembak, orang nak bunuh dan sebagainya. Tu sebabnya
ciri-ciri nak dapat kemerdekaan dekat dunia ni, yang pertama kena ada rasa syukur dengan apa yang kita kecapi hari ni. Adik-adik, syukur dik dapat belajar dengan baik. Dekat Syria, dekat Palestin, belajar, sekolah pun tak ada, baru dibina oleh NGO di Malaysia, kena bom oleh Yahudi laknatullahi alaihim, habis. Maka belajarlah rajin-rajin. Itu yang pertama. Nombor dua, nak jadi orang yang rasa nikmat merdeka kat dunia. Yang kedua, hati-hati dengan ghazwul fikr. Dia panggil serangan minda ataupun serangan pemikiran. Hari ni tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Yahudi tak ada dalam negara kita. Hari ni alhamdulillah tidak ada penjajah duduk kat dalam negara kita. Tak ada. Mereka datang pun dia orang pun kena respect negara kita. Dia respect orang Melayu, dia respect Islam. Dia tak boleh cakap banyak dah. Dulu boleh, sekarang tak. Tapi tuan-tuan dan puan, mereka tak kisah dia tak masuk Malaysia. Sebab apa? Sebab pemikiran apa yang mereka nak jatuhkan orang Islam dah masuk dalam Malaysia. Tengok baru-baru ni dekat Kuala Lumpur, apa nama tu, artis Billy Ellis tak payah masuk tuan-tuan, dia orang tak masuk, tapi dia hantar wakil je. Billy Ellis 2019 merupakan salah seorang daripada penerima LGBT Award yang pergi anak Islam kita. Pakai tudung, pakai baju tutup aurat, apa semua, dia orang tak kisah. Dia kata kita masukkan hiburan dalam masyarakat orang Islam. Hampir sampai semuanya jadi sedih. Akhirnya mereka lalut. Arab Saudi dahulunya sangat tegas, perempuan tak boleh buka aurat, perempuan pakai tudung, perempuan tak boleh tunjuk muka, nampak mata saja. Hari ini tuan-tuan, turun airport antarabangsa Arab Saudi, tuan-tuan nampak wajah perempuan tak tutup aurat sebesar-besar alam. Masuknya artis-artis luar barat buat benda-benda yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, mereka dah terlalu terbuka pula sekarang. Itu yang mereka nak, itu yang musuh Islam nak. Yang mana orang Islam sudah lagi tidak boleh masuk, tidak boleh ikut lagi apa yang Islam nak, tak boleh ikut lagi apa yang kemerdekaan kita bawa. Sekarang ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mereka dah berjaya dah. Itu dalam bab-bab orang kata apa, hiburan. Tak cerita lagi bab makanan yang Datuk Rosyam sebut. Dalam bab makanan hari ni tuan-tuan, kita tak makan babi. Baru ni saya jumpa dengan dengan pakar-pakar hadis, termasuk Mufti Perlis. Saya tanya, ada tak jumpa hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan bahawa ada babi dekat Mekah Madinah? Mereka iling kepala. Tak jumpa lagi. Tapi babi itu ada dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebut lahmul khinzir, daging khinzir? Bermakna akhir zaman daripada khinzir itu macam-macam dilahirkan. Dan untuk beg kulit khinzir, bulu cat terbaik khinzir. Ini kajian dia orang ni, kajian pakar-pakar. Tu sebabnya baru-baru ni masa pecah tu kan, masa kecoh yang bulu cat masjid di dinding daripada bulu babi. Tanya pakar-pakar cat, dia orang kata paling sedap sapu. Tu saya tanya Dr. Abdul Somad, dia pun belajar hadis. Saya tanya, ada jumpa tak hadis Nabi dekat Mekah Madinah ada sahabat bela khinzir, bela babi? Dia kata jumpa. Saya tanya pakar hadis daripada Yaman, tanya pakar hadis daripada Syam, tanya, tak jumpa. Tak ada. Tak jumpa lagi. Kalau ada, saya nak tahulah. Tapi nak bagi tahu, rupanya hari ni cat masjid daripada bulu cat yang diperbuat daripada babi. Tu yang kecoh. Orang pakar tanya, macam mana masjid dah dicat dengan bulu babi, kena sama tak masjid tu? Sudah. Mereka tak kisah. Mereka dah buat. Dia orang fikir jauh. Kami tak payah masuk, tapi ideologi kami masuk pada anak-anak ni. Ini yang kita risau. Sekarang dah ada dah anak-anak muda kita, dia orang dah tak minat lagi dah nak belajar, tak minat lagi dah nak tu, dia nak jadi hiburan dah. Main game terus. Oh, ini mainan dia orang. Dia orang yang buat game. Dia orang yang buat rokok. Kalau tuan-tuan pergi Palestin, Palestin ni negara orang Arab, tapi diambil oleh Yahudi, Israel pelabur terbesar untuk rokok.
Tapi bila tuan-tuan pergi dekat Israel, nak isap rokok pun tak jumpa tuan-tuan. Tanya Ustaz lah. Tak jumpa kan? Tuan-tuan sampai kat bandar dia, tuan-tuan Datuk sampai dekat dia punya kedai-kedai makan, tuan-tuan takkan jumpa mereka isap rokok. Datuk, taubatlah Datuk. Buat tenang. Buka dia ke arah. Buat tenang Datuk. Sekarang Israel isap ganja. Oh ya ke? Alhamdulillah lebih teruk. Merdeka yang sebenar budak orang tua ni. Tapi tuan-tuan sungguh, dia orang nak isap-isap, dia tak larang, tapi dia ada smoking area. Datuk pergi ke Singapura. Datuk biasa pergi Singapura, dia artis terkenal tuan-tuan. Pergi Singapura, saya duduk dekat kedai makan kat Singapura. Saya kata, kenapa tak ada orang isap vape, tak ada orang isap shisha, tak ada orang isap rokok? Saya tanya orang situ, Haji Ismail, saya kata, Haji, kenapa? Ustaz, jangan Ustaz, sini tak boleh Ustaz. Sini kalau dia tulis situ, no smoking area, jangan sekali-kali isap. Isap jalan Ustaz. Tahu pula orang tak isap. Kita tuan-tuan, orang perempuan kesian. Kalau pergi cek dekat pakar paru-paru, perempuan semua isap rokok. Sebab apa? Dia panggil perokok pasif. Akak tak isap, tapi suami isap. Selamat kak, paru-paru ada masalah. Mak mertua saya, arwah ayah dulu sebelum dia meninggal, sebelum dia taubat, dia isap rokok kuat. Mak mertua masuk hospital. Bila masuk hospital nak buat pembedahan, dia ada masalah sis. Doktor cek. Doktor cek tanya lagi. Nak tanya puan, makcik ni ada isap rokok ke? Terkejut makcik. Mak mertua dia, mana makcik isap rokok? Nak tanya, suami isap tak? Suami memang berkotak-kotak. Rupanya suami isap, isteri pun dapat efek. Jadi bertaubatlah suami. Taubatlah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Saya tengok sana. Ini menuduh ni. Tak, saya tengok sana. Tak ada tengok abang. Jangan terasa pula. Saya kata tadi, kalau seorang ustaz dia kena jaga akhlak, jangan memalukan orang. Saya ada cakap apa ke? Ada orang gelak mak tu. Bila Saya orang mana gelak, cakap apa-apa? jatuh maruah seseorang. Mana saya cakap Jadi apa? maknanya kadang-kadang ada dosa yang kita nampak, ada dosa yang kita tak nampak. Ada orang terasa ke lah pula. Tapi sungguh bang, taubatlah, sebab kakak suruh bercakap ni. Isteri dia telefon cakap sikit, suruh berhenti rokok, teruk sangat, tak taubat-taubat. Saya bagi tahu ni. Kak, okey kak, saya dah bagi tahu kak. Alhamdulillah, tanggungjawab saya selesai. Kita jumpa di akhirat. Tapi sungguh, la darara wala dirar. Nabi bagi tahu jangan mendatangkan mudarat pada diri kamu dan orang lain. Tu sebabnya tuan-tuan puan-puan, nak bagi tahu Israel tak bagi isap rokok dalam rumah. Salah. Kalau di Israel, suami isap rokok dalam rumah, mereka boleh didakwa sebab isteri boleh report. Ni Israel. Yang mengandung pun sama juga. Mengandung memang lagi confirm lah. Isteri mengandung, suami isap rokok, boleh kena dakwa sebab membahayakan baby dalam perut. Kita elok-elok pintu masjid kau isap. Tengok sana. Bukan ni. Saya tunjuk sebab dengan moderator kita kena tengok. Dia yang ajar. Dalam TV kita kau tengok aku moderator. Apa hukum mengaibkan? Astaghfirullahalazim lah. Ni lah masalah kalau dengan dia ni. Bila aku tak tengok dia kata ustaz, kau tengok aku ustaz, aku moderator. Okeylah aku tengok. Tak, soalan dia saya bila aku tanya tengok, sebagai kau moderator. Saya sebagai moderator dan ustaz ni Profesor Madya Doktor tau. Doktor, Profesor Madya Doktor, Dekan Fakulti Keislaman. Saya tanya soalan, faham ke tak faham? Apa hukumnya mengaibkan? Siapa aibkan siapa ni? Kita tak ada aib kan? Tak menyentuh mana-mana pihak. Kita tak menyentuh. Ya Muhammad dah pening sekarang ni. Boleh tak jangan campur. Ni sekarang ni saya punya time. Dah tak apa. Kita tak menyentuh mana pihak, tapi kalau terasa pada muka. Tapi tuan-tuan, kita nak ni nama kemerdekaan. Sebab nak dunia. Saya tak nak di akhirat saya nampak sahabat saya sedang berenang di dalam neraka. Bukan. Suara tu macam pernah dengar lah. Pernah dengar? Bunyi kalau cik. Okey. Tapi tuan-tuan, tu saya nak bagi tahu. Ya, tolonglah tutup tu, kacau dia. Di sebab akibat panas semua ni. Tapi tuan-tuan, sungguh nak bagi tahu Israel tak bagi. Sekarang ni dia orang dah berjaya.
masukkan semua dalam masyarakat kita. Akhirnya itu rosak. Yahudi tak ada masalah, dia orang tak ada isu, dia orang kata kami tak boleh masuk Malaysia, no problem, but apa yang kami cipta semua akan masuk dalam negara Islam. Ini dipanggil ghazwul fikir. Jadi itu sebabnya dua benda ni cukup lah, tak payah banyak-banyak. Loceng pun dah berbunyi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pastikan kita merdeka dunia ni untuk akhirat. Kalau kita dapat hadapi, InsyaAllah saya yakin adik-adik, saya risau anak-anak saya ni. Ni semua ni anak-anak, walaupun salah seorang tu anak Ustaz Abdullah, dia tak mengaku sampai hari ni, tak apa. Saya yakin pada PRU 15 segala-galanya akan tersebar. Dan terima kasih adik kerana mengaku tadi. Uncle pun tak tahu benda ini. Maknanya dia tak pernah bercakap benar. Tuan-tuan dan puan, sungguh saya risaukan anak-anak kita ni. Mereka bakal menjadi pemimpin masa depan. Satu hari nanti tak mustahil mereka akan terdidik dengan benda yang salah. Rasuah akan dikatakan itu sedekah. Rasuah akan dikatakan itu hadiah. Ya, aku berhenti. Wallahu alam. Loceng dah bunyi panjang tak faham-faham. Kan? Berhentilah. Cakap nak berhenti, lepas tu mengaibkan Ustaz Abdullah lagi. Orang sekarang datang ni nak buat pahala. Dia dalam buat pahala nak nasihat orang ni tapi dia buat dosa. Contoh, tengok adik tu gelak. Itu yang gelak kuat tu anak dia. Abang pada adik tadi tu. Oh, dua anak dia. Baik. Apa yang Ustaz Izzah kata tadi tu ialah bagaimana harus kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kesyukuran yang apa yang kita ada ni paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sebab Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita duduk dalam satu negara yang merdeka ni, kita rasa ekonomi kita teruk. Kita rasa kenapa orang lain kaya, orang lain lebih senang daripada aku. Kerana Allah lebih mengetahui. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita, kerana kekayaan apa yang ada di atas muka bumi ini tidak akan kekal selama-lamanya. Kerana Allah kata dunia ini hanya ujian, dunia ini hanya pinjaman. Kaya bagaimana, hebat bagaimanapun, akhirnya kita kesorangan di alam barzah nanti. Sayang macam mana pun anak dan isteri kita atau suami kita, sampai kat kubur nanti dia hanya jengah kita macam tu saja. Dia takkan masuk dalam kubur bersama-sama dengan kita. Maka terpisahlah kita di antara dunia kan, dengan keluarga kita. Satu lagi yang saya nak sentuh dekat sini, yang apa yang Ustaz Izzah cakap tadi tentang perubahan zaman. Tuan-tuan kena ingat sikit ya. Saya walaupun saya moderator, saya boleh suka hati saya nak cakap panjang sikit. Saya seronok ni tengok ramai. Tuan-tuan kena ingat apa yang disentuh oleh Ustaz Izzah tadi tentang perubahan peradaban tamadun kehidupan manusia. Revolusi industri yang pertama terjadi pada tahun 1780, lebih kurang macam tu. Di mana revolusi industri yang pertama ini, di mana air menjadi wap. Bila air menjadi wap, industri itu bertukar. Dan tamadun kehidupan itu juga bertukar apabila industri itu bertukar. 1860, lebih kurang 80 hingga 100 tahun biasanya tamadun kehidupan manusia, revolusi ini akan bertukar. Di mana revolusi industri yang kedua terjadi adanya elektrik. Bila adanya elektrik, maka kehidupan manusia itu bertukar. Tahun 18, cuba bayangkan nenek moyang kita yang ada di tanah Melayu ini, bagaimana kehidupan mereka? Ada elektrik ataupun tidak? Dan itulah saya nak sentuh tentang perjuangan mereka sampailah salah silahnya kita ni. Revolusi industri yang ketiga berlaku pada tahun 1965. Dipanggil revolusi industri digital. Dan hari ini kita baru cakap pasal digital. Sebenarnya sudah bermula 1967. Kita sudah sampai kepada penghujung revolusi industri kedua. Sebenarnya kita telah masuk kepada revolusi industri yang keempat, dipanggil cyber dan robot. Setiap revolusi ini kalau dikaji kepada sejarahnya ada pandemik dia.
Kita bernasib baik dan tidak bernasib baik, dan juga bernasib baik kerana kita dapat mengharungi atau mengecapi COVID-19. Ada hikmah di sebalik COVID-19. Ada hikmah. Allah tidak akan jadikan sesuatu itu tanpa hikmah. Tetapi bagaimana kita harus melihat kepada apa yang terjadi untuk kita dapatkan untuk diri kita. Jangan hanya kita mengeluh, tetapi sebagai sebuah rakyat yang merdeka, negara yang merdeka, kita melihat secara positif. Dan ketiga-tiga revolusi 1, 2, 3 tuan-tuan dan perempuan, ianya berlaku kita terlambat. Tetapi bila berlaku revolusi industri keempat, ianya berlaku secara serentak kerana kita sudah ada satelit. Daripada satelit menjadi internet. Daripada internet menjadi social media. Dan hari ini apa yang dikatakan oleh Ustaz Izzah tadi, bagaimana peranan Yahudi laknatullah untuk menghilangkan rasa kemerdekaan kita dalam kehidupan kita. Ini yang paling kita takut, serangan daripada social media. Di mana dalam dunia ini tuan-tuan dan perempuan, negara kita lah negara yang paling nombor 1 penggunaan social media. Facebook 77% rakyat Malaysia menggunakan Facebook. Dan inilah yang dikatakan, selalu saya sebut, wakaf dosa terjadi dalam kehidupan kita yang merdeka ini, di mana kita secara sengaja atau tidak sedar kita membuat fitnah dan juga mengaibkan seseorang. Yang kita share dalam kita punya social media tanpa kita sedar, kita sedang buat wakaf dosa, dan akhirnya dia akan terapung-apung di alam maya. Dan ini satu hari nanti akan disoal. Nabi pun pernah bersabda, akan ramai manusia yang akan jadi muflis di hari akhirat nanti. So berhati-hati dengan social media. Merdekakan diri kita, jangan kita terpengaruh dengan social media. Dan yang paling ketara sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, bila Nabi nak wafat, Nabi bertanya pada Jibril, apakah engkau Jibril akan turun lagi ke atas muka bumi ini setelah aku mati? Jibril menjawab, ya, aku akan turun sebanyak 10 kali. Kenapa kau turun wahai Jibril? Aku akan tarik nikmat satu persatu, nikmat yang ada di atas muka bumi ini. Yang pertama Jibril tarik ialah sifat kasih sayang di antara sesama manusia. Yang kedua, ditariknya sifat kasih sayang sesama keluarga kita. Kita hari ini tuan-tuan dan perempuan dalam negara yang merdeka ni, kita lebih pentingkan kawan. Jangan kata tuan-tuan lah, saya sendirilah, pakcik-pakcik saya jarang telefon, adik-beradik saya jarang telefon. Tetapi dalam suasana kemerdekaan kita cari kawan-kawan kita, itu ditarik. Yang nombor 8 ditarik ialah sifat malu orang perempuan. Kita tengok hari ini dengan adanya social media, bagaimana sifat malu ni hilang segala-galanya. Berhati-hati dengan social media. Yang ke-9, Jibril akan tarik iman. Dan yang terakhir, Jibril akan tarik Al-Quran. Jadi maknanya kita sudah sampai ke sudut nombor 8. Sifat malu manusia yang gelar wanita tu sudah ditarik. Mana nombor 8? Kita tinggal lagi 2 je, mungkin nak kiamat. Ustaz Abdullah Khairi yang berasal daripada Selangor. Hah? Bukan Selangor, isteri Selangor. Oh, bini nombor 2 Selangor. Minta maaf Ustaz, jangan ketawa Ustaz. Biar benar cakap benar. Ya, gelak asyik hoi-hoikan orang. Rupanya dia pecah tembelang hari ni. Okey Ustaz Abdullah Khairi, saya bercakap panjang lebar supaya membuka minda semua orang yang ada di sini dengan tazkirah ataupun hujah-hujah daripada ahli panel. Ustaz Abdullah Khairi, apa erti kemerdekaan yang sekarang ni atas muka bumi ni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin, wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Datuk Rosham Noor, moderator kita pada pagi ini, Ustaz Salim Bahrim, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, Dr. Muhammad Taufik, dan
anak saya yang baru mengaku tadi. Ni Ustaz, sebelum Ustaz teruskan, saya terlupa satu. Ya. Dia orang dah marah kat saya dah. Ha. Kita sebenarnya ada cabutan bertuah. Oh, okey. Bagus. Cabutan bertuah, hadiah pertamanya basikal. Habis salah. Hadiah kedua oven. Hadiah ketiga blender. Oh. Hadiah keempat voucher Giant RM50. Jadi Dah 10 hadiah terakhir. ditaja oleh tiga-tiga ustaz ni. Ni ada satu lagi, hadiah yang kelima. Hadiah kelima. Hadiah kelima apa? Hadiah kelima boleh bawa balik Ustaz Aslin. Buat ni. Apa maskot? Menghina dosa. Okey, siapa-siapa yang boleh nak tanya soalan pun ada dapat hadiah. Lepas ni sampai habis Ustaz Abdullah Khairi, saya akan bukakan untuk cabutan bertuah dan juga tanya soalan. Okey. Lepas tu ada tabung kita. Tabung kita akan bergerak keliling. Siapa-siapa yang nak masuk syurga, isi lebih sikit. Ustaz tadi, Ustaz tiga-tiga ustaz ni dah bisik pada saya. Ni dia kata akan bagi seorang RM5,000. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Bukan senang kan Ustaz. Yalah, Ustaz lebih faham tentang amal jariah kan, derma ni. Terima kasih Ustaz. Itu semua ditaja oleh Rosham Nor Mat. Silakan Ustaz, saya mencelah tadi, sorry. Apa soalan ni, lupa dah. Erti merdeka sekarang. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita alhamdulillah boleh buat macam ni. Inilah nikmat merdeka. Kita ada keamanan di Malaysia ini. Banding dengan Afghanistan, mereka berapa kali tukar kerajaan. Sekarang ni tuan-tuan diperintah oleh Taliban. Kita tak tahu apa yang berlaku sebab social media tutup terus perkembangan di Afghanistan. Mereka happy ke, mereka tak happy ke, tapi kita jumpa ada menteri mereka yang menjadi food panda, bawa makanan, pergi hantar makanan. Menteri tuan-tuan, menunjukkan bahawa erti kemerdekaan bagi mereka itu tak ada lagi dah keamanan. Macam Ustaz sebut tadi, doktor sebut di Syria, kita tak tahu perkembangan apa berlaku di Syria sebab ramai dah tak boleh masuk. Dan kita tengok satu lagi yang paling hebat ialah kesan daripada kemerdekaan di Rwanda. Tuan-tuan tahu tak di Rwanda? Rwanda sekarang negaranya sama hebat dengan Dubai. Kalau siapa pergi di sana tinggal barang, insya-Allah tak akan ada orang curi. Di Rwanda sekarang ni. Kerana apa? Kerana pemimpin yang hebat memerintah. Cukup hebat di Rwanda, di antara negara yang terhebat nombor 1 di benua Afrika. Menunjukkan hebat. Kerana apa? Ini pentingnya tuan-tuan, merdeka ni memberikan keamanan kepada kita. Kita boleh duduk macam ni. Kita sekarang ni banyak mencari perbezaan, itu masalahnya. Kalau nak kata beza, banyak perbezaan. Kita duduk di atas pun berbeza. Kan? Ni Profesor, Madya, Datuk, Doktor, semua gelaran dia. Sampai meluat aku dengar. Kan? Sebelah lagi ni. Tuan-tuan, kalau lagu suara, semua dia sedap suara dia. Sebab itulah dia yang paling riak dalam grup ni. Kalau sana, jangan tanya tuan-tuan. Dulu ni kalau filem, semua gambar dia. Castello lah, tak apa-apa kan. Perogol Bersiri. Kami ada perbezaan, tapi kami boleh duduk satu pentas. Kami tak pernah berjumpa. Saya pernah berjumpa Datuk hanya di sembang viral. Saya pun macam mana nak deal dengan Datuk ni. Tapi dia seorang yang humble. Memang dah mulut dia memang macam tu. Sebab dia dididik oleh Datuk Abu Hassan. Apa nama? Hussein Abu Hassan. Kan memang dia cakap tu, tapi bila duduk kita menyelami, orangnya senang tuan-tuan untuk berbicara. Senang tuan-tuan. Sebab tu bila kata nak buat forum, kita buat moderator Datuk Rosham Nor. Bukan kerana dia selebriti. Saya kata aku setuju. Bukan kerana dia terkenal pun. Aku pun terkenal juga. Ingat aku Cak Ayam ke? Kalau dia Instagram 1.1 million, aku pun sama aja 1.1 million. Hamba ingat apa? Oi!
Bukan kerana dia selebriti, tapi kerana apa? Kami menolak perbezaan. Kami duduk bersama. Untuk apa? Untuk orang Masjid Al-Faizin. Tuan-tuan ingat senang ke nak berkumpul ni? Sepatutnya saya berada di Mekah. Tepuk tangan sikit, oi! Kami menolak perbezaan tu. Buangkan masa kami. Buangkan segala apa yang ada untuk nak duduk ni tengah hari ni. Kakak-kakak, makcik-makcik hangat ke? Panas tak? Tak panas? Buang! Aku panas tak walaupun kipas dah. Tapi nak bagi tahu, kami duduk atas pentas ni kerana apa? Menolak perbezaan. Kerana inilah tuan-tuan, daripada kesan, daripada kemerdekaan, keamanan yang ada. Kalau nak ikut tuan-tuan, kita merdeka 65 tahun. Kita dijajah 446 tahun. Tuan-tuan bayang tengok, 446 tahun kita dijajah. Kita merdeka 65 tahun, Alhamdulillah. Kita boleh bina KLCC. Kita boleh buat Putrajaya. Kita boleh buat forum. Kita baru merdeka 65 tahun. Cuba bayang kalau kita merdeka 500 tahun macam mana? Hebat tak kita? Kerana apa kita dapat kemerdekaan? Kerana penyatuan. Kesan daripada penyatuan itu, maka kita telah menghantar wakil untuk apa? Satu kemerdekaan. Tapi ada di kalangan anak muda ni, dia tak faham sejarah. Sebab tu Datuk, Yahudi ni nak melingkupkan, nak rosakkan kita macam mana? Dia kata, lupakan sejarah satu bangsa. Ni, kalau kita tak buat sambutan 31 Ogos 1957, ni di taman ni, abad section 18, saya 28. Saya yakin orang tak ingat bila berlakunya kemerdekaan. Kan, saya nak tanyalah ni tuan-tuan yang ada ni. Siapakah yang menetapkan tarikh 31 Ogos 1957? Siapa dia? Siapa tahu? Saya bagi RM20. Okey, adik angkat tangan adik. Siapa? Tengku Abdul Rahman. Yang menetapkan tarikh 31 Ogos. Aku bangun sikitlah. Siapa? RM20. Siapa? Adik siapa adik? Sultan? Abdul Syah tu bapa hangut. Siapa? Mari bang. Tengok, bagi tepukan sikit. Syekh Abdullah Fahim, iaitu nenda kepada Tun Abdullah Badawi. Okey, terima kasih. Tambah satu lagi, RM6. Bagi tepukan lagi, tengok. Hebat tak? Sebenarnya Syekh Abdullah Fahim ni, dia menetapkan pada 4 Safar. Tiba-tiba 4 Safar itu jatuh pada 31 Ogos 1957. Kalau kita tak buat sambutan di masjid ni mengingat 31 Ogos, orang tak tahu merdeka tu macam mana. Dan anak-anak kita ni anggap merdeka ni biasa. Adik, kerana merdeka lah kamu boleh duduk macam ni. Kamu boleh pakai tu kepiah tu. Kamu boleh pakai es krim. Kamu boleh mengaku anak aku cak ayam tu. Kerana merdeka. Tapi kalau kita masih lagi dijajah, apa berlaku lah? Saya tak pastilah apa berlaku pada Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzat Arif. Hari ni pun datang pakai kain. Kalau tak merdeka lagi, dia pakai cawat. Orang merdeka pakailah baju semangat sikit, pakai kain. Kain pun indon. Aku heran, tapi semangat merdeka tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih, itu nikmat keamanan. Nikmat apa? Nikmat penyatuan. Kita banyak mencari perbezaan, tapi Alhamdulillah Dr. Muhammad Taufik bagi tepukan gemuruh kepada pengurusi tuan-tuan ni. Mana ada? Dia datang tuan-tuan rumah saya. Ustaz, boleh tak kumpul 3 orang ni? Saya kata 3 orang mana? Hak penyamun tu kah? Kami kawan-kawan boleh bersembang. Ya Ustaz, nak bawa ke Masjid Al-Faizin. Saya kata Ustaz, susah kami nak kumpul. Ustaz, tolong. Datang rumah saya tuan-tuan, meminang di rumah saya. Hamba tengok, itu dia pengurusi tuan-tuan, bukan telefon. Datang rumah. Kalau tuan-tuan buang dia, hampa kurang ajar tu ya. Kekalkan lagi sampai mati. Dia datang rumah saya tuan-tuan, dia tu doktor. Memang hebat lah. PhD, datang rumah saya. Ustaz nak jumpa, saya kata datang. Mari rumah saya. Kemudian dia datang, Ustaz sebenarnya saya nak meminang 3 orang Ustaz ni datang. Datuk Rosyamno dia tak minat.
Kemudian nak digabungkan 4 orang kami. Datang, tuan-tuan, saya kata boleh, tapi tengok tarikh yang sesuai. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah izinkan saya tak dapat pergi Mekah kerana tak ada kapal terbang untuk nak berangkat. Memang tak ada. Dia kata bolehlah kita buat pada 31 Ogos pada pagi. Akhirnya alhamdulillah 4 orang kami semua free boleh ada bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan hargai tak? Alhamdulillah, tengok. Saya nak tanya betul-betul, tuan-tuan memang penduduk Masjid Al-Faizin kah? Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Orang luar. Wah, memang Al-Faizin, alhamdulillah, betul lah. Memang Datuk Taufik. Datuk Taufik pula, Dr. Taufik, berjaya kita program kita hari ini. Tuan-tuan, kerana apa tuan-tuan? Penyatuan. Tuan-tuan boleh bersatu. Ni dalam ni macam-macam ada ni. UMNO ada, PAS ada, Amanah PAN pun ada. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Tapi boleh duduk dalam ni. Kerana apa? Nikmat daripada merdeka. Penyatuan. Tapi banyak di kalangan kita mencari perbezaan. Wah, banyak perbezaan kita cari. Sedangkan kita satu matlamat. Allah yang satu. Nabi yang satu. Khiblat yang satu, Kaabah. Quran yang satu. Kita umat yang satu. Nama Islam agama kita. Quran yang satu. Kita juga bangsa yang satu, Melayu. Kita juga negara kita, Malaysia satu. Kenapa cari perbezaan? Kenapa tuan-tuan? Sebab tu wahai tuan-tuan penduduk Seksyen 28 ni, marilah kita bersatu semula di atas merdeka ini untuk dunia kita, supaya kita akan merdeka di akhirat esok. Sebab tu cari kawan-kawan yang baik. Saya seronok bila Datuk Rosham Nur bersama dengan kita. Datuk kawanlah dengan kami tu. Kerana apa? Nabi kata apa? Hasan Basri kata apa? Iktaksaru, perbanyakkan minal asdiqail mu'min, di kalangan kawan yang baik. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, kerana mereka akan bagi syafaat di akhirat esok. Tu namanya selebriti, kan ustaz? Dah sekurang-kurangnya Datuk, Selebriti. kami masuk syurga, kami akan cari siapa seorang lagi yang jadi moderator yang kurang ajar tu. Kau confirm ke masuk syurga? Tak. Dalam KL Gangster cakap, lu confirm masuk syurga lah. Tak confirm tu. Tapi setakat ni saya tak terlibat dengan benda-benda yang viral. Tak adalah ustaz kena tangkap bab seks, tak ada. Saya tak curi duit orang. Tapi yang macam mana boleh ada anak Yang tu bukan aku punya. Aku tak terlibat. Kau ajar dia budak ni. Dia dapat RM2 lah. Dia datang kata, ustaz, saya nama Irfan. Terkejut saya. Buat apa ni? Saya nama Irfan. Saya pun tak tahu kenapa dia datang sini. Mungkin mak dia hantar kot. Saya pun tak pasti dah kenapa hantar Irfan. Ni salah. Teruskan. Okey, tak sambung tuan. Kebenaran sudah putih-putih. Tuan-tuan, melawak kami ni memang orang macam tu tuan-tuan, suka melawak. Kalau tak jumpa Datuk, macam boyfriend girlfriend akan hantar mesej, ya habibi kaifa halak, wahai kekasihku bagaimana, tanya dalam grup WhatsApp. Macam itulah bila jumpa seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah sebut, ya wailata, celaka kamu, lam attakhiz fulanan khalilan. Dia kata alangkah tak baiknya apabila aku jadikan kamu sebagai kawan baik aku. Esok takut yang tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kami boleh kawan ni. Kami harap esok di akhirat kami akan kata, Allah, ini kawan aku, dan kita akan bagi syafaat. Tiba-tiba Ustaz Azlin masuk dulu syurga. Kan? Ustaz Azlin jangan lupa Ustaz. Hak belah kiri dulu, hak kanan tu lambat sikit, dia pelakon. Sini dulu. Cari ni kami dulu. Tengok mana Tuan-tuan Izhar hak pakai babi tu. Dia ni cakap punya hebat tuan-tuan, dia pakai babi ya. Babi ya tuan-tuan, jadi layaklah doktor babi. Dah boleh melawak. Tapi kalaulah dia masuk syurga, takkan dia lupa Ustaz Abdullah Khairi. Tapi kalau saya masuk syurga, saya akan cari semua tiga-tiga ni. Datuk, ni aku janji kalau aku masuk syurga, hang gelap apa? Dia pun sebut satu perkataan yang tak patut disebut. Apa tu? Kalau. Oh, kalau. Kalau tu dalam Islam jangan sebut. Kalau. Kalau masuk syurga, kalau. Maknanya dia sendiri tak yakin. Macam mana kau nak ajak kita orang tiga orang? Kalau. Sekarang ni masalah Muhammad ni. Dia kalau kita sebut kalau,
Dia kata tengok macam ni. Kalau tak sebut kalau, macam mana kau tahu kau masuk syurga? Kau ni memang pelakon yang teruk lah gua. Gua memang tak suka sama lu lah. Lu semua cakap, ni, semua ada lu betul. jangan sembang banyak kalau lu pakai kain lah. Ni saya punya flow. Apa kacau Aku flow hamba aku tak kacau. Sikit lagi 2 minit, 2 minit. Boleh tak boleh? Boleh boleh tak boleh aku suka aku Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Itulah tuan-tuan nikmat kemerdekaan. Kami berduduk sekali. Kami boleh bincang sekali. Perbezaan banyak. Tapi kami duduk kerana peracuan. Untuk apa? Tuan-tuan ada orang hantam. Tanya Dr. Izhar. Ni minggu ni dia kena hantam saja. Dia kena hantam teruk tuan-tuan. Biasalah dia buat statement dia kena hantam. Itu biasa bagi kami. Sebelum ni saya kena hantam teruk macam-macam. Tapi itu biasa, lumrah. Kerana apa? Kita nak tarik orang nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, itu matlamat kami duduk nak tarik orang masuk syurga. Tapi ada orang, Allah ni apa ni apa. Kalau nak kira tuan-tuan, orang nak hantam sampai apa pun orang hantam. Buat baik pun orang hantam. Sebab tu Dr. Muhammad Taufik jangan susah hati. Buat program. Kalau kira apa orang kata boleh mampuh orang utara dah. Buat aja. Kita buat ni ada orang kata tak? Mubazir panggil selebriti tu. Ada apa? Mesti orang kata punya. Kan? Buat apa usaha doktor tu? Mubazirnya. Mubazir apa? Seorang-orangnya adik boleh duduk macam ni. Kalau tuan-tuan panggil tuan-tuan penceramah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, merdeka ialah tuan-tuan tengoklah budak-budak ni. Tak ada depan ni. Tapi apa panggil aku? Depa tak boleh lari. Depa lari tengok. Woi! Berapa kali makcik tu bila aku tangkap. Ni saya nak bagi tahu, saya ceramah di Pendang. Saya ceramah. Dia jitera. Pak cik tu balik-balik mati. Lepas tu isteri dia telefon, Ustaz, suami saya dah mati Ustaz. Saya pergi rumah Ustaz Lutfi. Tengok, isteri tu sebelah rumah kerabat saya. Jadi saya pergi rumah Ustaz Lutfi, isteri dia datang. Ustaz tahu tak? Hari tu Ustaz ceramah dekat masjid kampung saya. Ya. Suami saya yang mati tu suami saya. Saya kata, ya kak? Ustaz kena ganti. Aku kena ganti. Aku tak mau. Sebab apa? Dia cakap gigi tak ada. Kalau ada gigi boleh juga. Cakap lah mau tak jumpa tak. Itu menghina. Ada. Ustaz, itu menghina Ustaz. Sedangkan Nabi tak ada sifat yang macam tu. Itu Nabi ni kalau pergi perang, mana-mana yang ibu tunggal, yang janda-janda ni Nabi ambil. Jadi tapi ustaz macam ni, ustaz pergi ceramah, menyebarkan Islam, buat dakwah, tiba-tiba ada yang mati, ustaz hari ni hina pula lagi. Dah, ustaz maaf, Datuk maaf. Datuk maaf, Datuk. Saya nak cerita tuan-tuan ni, lah 2 minit. Saya pernah masa universiti dulu. Ada orang berkenan dengan saya tu. Masa universiti, masa tu tak ada ni gadget ni. Dia ada tulisan, dia tulis surat, last dia tulis I'm falling in love with you. Jatuh cinta kat saya. Lepas tu dia bubuh di bawah tu Nur Hidayah. Bangku ni teruk betul. Dah lama dia jadi macam ni. Apa punya bangku cak ayam dia. Aduh. Datuk, ganti bangku lain nanti. Kalau nak panggil pula. Sakit belakang dah, saya sakit belakang. Jadi saya pun telefon. Assalamualaikum, ni Nur Hidayah kah? Ya. Saudari berkenan dengan saya? Ya. Kita buat majlis perjumpaan. Saya pergi dah. Pergi tengok-tengok. Dia datang Datuk. Pukul 9 dia janji. Pukul 7.30 saya pergi dah. Ni cerita saya tadi tu. Alhamdulillah lama tak jumpa tu. Jadi sampai tengok ada lalu ya. Ini bakal isteri saya. Tengok bukan. Tengok ni bukan. Tiba-tiba dia naik motosikal. Pakai tudung labuh. Bila kena angin. Saya kata ini. Sampai Datuk. Pakai purdah Datuk. Tak nampak apa. Saya kata ni Nur Hidayah kah? Saya lah. Sedapnya suara. Okey, masuk rumah pensyarah tu lah. Dia pensyarah lelaki dengan isteri dia. Duduk dengan tu lah perempuan tu. Saya pun tanyalah duduk mana? Kuala Terengganu. Habis tanya, saudari berkenan dengan saya ke? Ya. Saya berkenan dengan Abdullah Khairi. Saya kata Nabi kata boleh tengok muka dengan tangan. Boleh buka tak? Tak boleh. Saya kata tengok bulu mata pun saya berkenan dah. Bulu mata macam penyapu. Saya kata boleh tak buka muka dengan tangan? Tak boleh. Bila kata tak boleh, saya kata Nabi kata boleh. Pensyarah tu kata boleh buka. Pensyarah tu lebih daripada aku pula lah. Jadi dia pun buka, Masya Allah, loceng bunyi lagi. Tunggu berhenti nampak.
Ni, buka-buka Masya Allah. Ni, pipi pauh dilayang. Ni, bulu mata macam penyapu. Suara punya sedap macam Siti Nurhaliza. Buka-buka, minah jongang. Pagar terkeluar. Saya tengok-tengok, Allah, pagar terkeluar. Menghina. Bukan nak cerita ni, macam hina ni. Kan? Datuk jangan kacau tu. Saya tengok-tengok, Allah. Saya kata tak apalah, balik saya buat istiqarah. Kalau saya berkenan, saya bagi tahu. Balik saya duduk rumah sewa. Saya tengok pagar rumah, saya teringat pagar perempuan tu. Tak lena tuan-tuan, mandi basah lah, makan tak lalu, duduk. Tiba-tiba kawan saya balik. Kawan saya pun pagar terkeluar jugalah. Nama dia Murhad. Lah, kenapa termenung ni? Alah, baru ni ada seorang perempuan berkenan dengan aku. Betul? Pagar terkeluar. Kamu ni memilihlah pagar terkeluar, pagar masuk dalam. Kalau pagar terkeluar pun hati dia baik macam mana? Saya berhati, bagus juga. Lah macam ni lah. Kawan saya pun pagar terkeluar. Saya kata, ambilkan kamu lah. Dia kata nak mampus bagi kat aku. Saya kata apa? Aku dah pagar terkeluar, dia pagar terkeluar. Esok anak aku pagar ke atas terus. Nak cerita apa? Alah, tu semua ketentuan Allah lah kan. Saya bukan nak menghina, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, alhamdulillah kerana persatuan kita gelak-gelak macam ni, sebenarnya kita telah menyatukan hati kita untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Taufik, Dr. Taufik, kerana menyatukan kami dan boleh menyampaikan inilah konsep yang kata kemerdekaan untuk akhirat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, sedap ni borak ni kan, ini panas kan, tapi saya nak buka satu dua soalan. Siapa-siapa yang nak bertanya soalan, lepas tu siapa yang tanya soalan tu ada hadiah. Soalan tu kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Kita bagi kuis kepada orang soalan. Kita bagi soalan ada orang. Ustaz nak bagi soalan, kita bagi hadiah. Okay. Sekarang ni ketiga-tiga ahli panel kita nak bagi soalan. Siapa yang boleh jawab dapat hadiah. Kita mulakan dengan Ustaz Aslin dulu. Tapi sebelum tu saya nak cakap lah, ini adab lah kan, minta maaf lah. Dia seorang je makan buah tu, tak ada dia offer kat saya pun. Profesor Madya Doktor, pada tadi aku tengok dia kunyah je tu kan, dia seorang je makan, tak ada dia offer. Macam mana jadi ustaz ni? Atas meja hang dah penuh tu. Aku cakap pasal buah. Okey. Silakan. Tak pernah jumpa lagi moderator kuajak macam ni. Tapi betul juga Datuk, saya pun terpaksa minta tadi ni. Saya terpaksa minta. Dia kena faham. Kakak tu dia jual kat belakang tu. Dia suruh saya makan biar orang nampak, orang beli. Ini namanya promosi. Tuan-tuan, kita boleh beli kat situ. Memang sedap. Dia punya apa? Dia punya buah dia rasa rangup. Jadi boleh beli kat tepi tu. Terima kasih kak bagi saya makan kak. Ya? Nanti Ya, jangan lupa. Tak cukup kak, ada lagi. Okey, soalan, kita ada kuis 6 soalan tak saya. Kalau tuan-tuan tanya soalan nanti jadi panjang pula nak berjawab. So, soalan saya mungkin satu lah insya-Allah. Soalan saya ada bagi beberapa perkara tentang pastikan jiwa kita merdeka daripada beberapa sifat. Bagi 2 cukup dah untuk kita menggarap jiwa atau merdeka pada hari akhirat kelak. Sebutkan 2 sahaja. Silakan. Mungkin dah lupa dah sebab ahli pertama. Sifat-sifat yang kita perlu ada untuk kita masuk ke syurga lah, macam tu kan. Sifat-sifat di hari sekarang ni ke ya. Siapa nak jawab? Ya, sila puan. Ni nampak Okey puan. Bagi mic. Siap. Ya. Pas. Okay, Assalamualaikum. Saya Ilham Ismail daripada Seksyen 27. Jawapan yang pertama, jangan pentingkan untuk diri sendiri, dan yang kedua, jangan rasa lebih hebat daripada orang lain. Barakallahu fiik. Bukan. Mana hadiah tu? Hadiah. Hadiah Okay. terus bagi je. Soalan yang kedua daripada Profesor Datuk Dr. Al-Hafiz
Al-Fadil makan buah seorang-seorang. Silakan. Saya harap Dr. Taufik jangan ambil lagi Mamat ni. Gurau-gurau. Okey, ni nak tanya adik-adik di depan ni. Adik-adik, ni soalan nak bagi hadiah ni. Apa hadiah seterusnya? Apa tu? Hadiah apa? Jangan tanya hadiah tu nama hadiah. Dah nak bagi budak-budak. Okey. Tahun berapakah kita merdeka? Oh, ramai betul. Profesor punya soalan macam sekolah tadika. Ya, Kau ingat orang kat sini, budak-budak kat sini tak sekolah? saudara. Kau macam menghina tau. Soalan tu macam menghina. Sekarang ni saya bagi soalan ke you bagi soalan? Datuk Taufik tolong keluarkan dia. Okey, sekali lagi. Pakcik ni kacau okey. Okey. Satu tahun bilakah kita Malaysia merdeka? Ustaz panggil Ustaz nak panggil tu. Yang pakai tongkolok. Abang kepada anak soalah tadi. Dia selalu angkat laju. Siapa adik? Tahu bila adik? 31 Ogos 1957. Betul ke adik? 56 adik. Betul tak? Betul. Okey, adik menyanyi satu lagu. 56 ke 57? 57. Betul ke adik? Betul. Confirm. Confirm. Okey, hadiah. Tengok abang-abang bagi soalan kat adik. Orang tua memang macam tu. Soalan menghina karya masjid sini lah. Soalan tu macam orang tak tahu je. Kalau macam Ustaz tadi tanya tu, siapa yang memilih tarikh tu, sedap sikit kan. Nampak matang lah. Tapi ni profesor. Okey Ustaz. Okey. Ketika berlakunya tarikh pengistirahan 31 Ogos 1957 oleh Tun Abdul Rahman, ada seorang yang melaungkan azan. Siapakah muazzin tersebut? Mana kakak kita? Kakak. Tu. Mana kakak tu? Tak ajak mikrofon. Siapakah? Penganjur duduk tengah-tengah lah, yang duduk depan. Siapakah muazzin tersebut? Sebutkan nama penuh. Assalamualaikum, saya Puan Kamsiah daripada Seksyen 28. Ya. Tan Sri Hassan Azhari. Tan Sri Hassan Azhari, betul. Dia ada anak, nama apa? Anak pelakon. Anak dia pelakon. Nama apa? Jalaluddin Hassan. Oh, betul. Dia ada inspektor polis, ketua polis negara. Nama apa? Anak dia. Tan Sri Musa. Ya, aduh, memang dia. Inilah soalan profesor. Ini ada soalan. Adik. Ustaz kena maki dik. Sebab tak tolong adik. Datuk malu ke? Tak malu. Datuk tutut dengan kan. Okey, ni khas untuk Ustaz belah hari. Ada apa-apa pesanan untuk orang rumah yang Selangor punya? Silalah. Orang rumah yang aku tidak kenali. Orang rumah saya adalah kereta. Takut bini? Ustaz tak. Macam mana Ustaz takut bini? Datuk, dia bukan takut bini dia menakutkan. Kebanyakan ustaz-ustaz, saya buat program da'i, saya buat sembang viral, saya buat macam-macam program lah. Tapi boleh cakap terus terang lah, ustaz ni kat atas pentas, kita sebagai ketua keluarga ikut sunnah. Pam-pum. Yang kerana takut bini. Tuan-tuan, dalam semua arti dalam negara ni, dia orang akan tunjuk mana isteri dia. Saya nak tanya, tuan-tuan pernah tengok tak isteri Datuk Rosyamno? Penakut bini. Bukan, isteri saya kan kita hormat dia bukan untuk dijaja. Faham tak? Kita menghormati dia. Bukan untuk dijaja. Yang ke depan ialah Rosyamno, bukan isteri dia. Kita simpan. Aku hadir anak hang kahwin. Bini cakap, bang, jom. Biar.
Hilang dia punya tu. Dia punya jantan. Tak ada jantannya sembang Kan kari. kita bercakap tentang merdeka di hari akhirat. Hari ini saya tidak boleh menafikan apa yang dikatakan oleh Profesor. Kita sama-sama saksikan di akhirat nanti adakah itu benar ataupun tidak. Okey? Habislah. Datuk Muhammad Taufik. Lain kali cari moderator lain. Semua dia menang. Soalan. Kan kita santai-santai hari ni kan. Baik. Soalan. Saya nak buka kepada cabutan bertuah. Okey? Cabutan bertuah tak boleh angkat tangan. Ada berapa hadiah tadi? 5 hadiah. Senang je cabutan bertuah ni. Di bawah kerusi anda ada envelope Ada nombor. Ada nombor di bawah kerusi anda. Oh. Siapa yang ada nombor tu jangan raba punggung orang. Ya, jangan gairah sangat. Kursi sendiri saja. Yang ada datang ke depan. Ada angkat tangan sikit. Ada. Bawah kerusi ada nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sampai nombor 4. Mari sini tuan. Tuan boleh jumpa dengan urus setia. Nombor berapa tu? Nombor 4, RM50 voucher Giant. Nombor 3 mana nombor 3? Tuan datang depan tuan. Nombor 3 mana nombor 3? Tak payah bawa kursi, bawa nombor dia. Nombor 3 mana nombor 3? Nombor 3, 2, 1. Bawah kerusi ada nombor. Dia orang nak bawa kerusi. Tak payah. Tak payah. Mana nombor 2-nya? Ada. Dia nak bawa kursi tu bukan apa? Sebab bahan bukti. Okey. Tu ada tu tu dah. Maknanya Ya, nombor 1. Nombor 1. Wah, dapat apa tadi nombor 1 ni? Bocor. Basikal. Dapat basikal. Tanya. Nombor 2 mana? Ada nombor 2 dapat oven. Elok sangat perempuan. Perempuan dapat oven. Abang naik basikal, petang-petang pergi bersenam. Kalau Nombor 3. Suami tak ada rumah, oven kan suami. Nombor 3. Blender. Siapa tadi nombor 3? Tolong cari nombor 3 bawah kursi. Ni kakak ni nombor 3. Ni adik ni nombor 3. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan rezeki. Jadi rezeki ni kita tak tahu. Yang lain-lain tu janganlah dengki. Tahniah, tepuk tangan sikit Adik Utama nombor 1. Ni kenangan basikal merdeka, puan kita kenangan oven, masya-Allah. Baik. Tahniah kepada yang menangi cabutan bertuah. Adik senyum sikit, Dik. Senyum. Alhamdulillah. Baik. Kita pun masa dah tak banyak lagi, tapi saya masih meneruskan majlis ini dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan tumpukan lagi di atas pentas ini. Okey, Ustaz Aslin. Secara ringkas dan padat erti kemerdekaan akhirat. Makasih Datuk. Kalau kita renung dalam sebuah hadis, kaki kita dekat hari akhirat tidak boleh merdeka. Datuk ya. La yazalu qadama 'abdin. Tidak akan merdeka tangan kaki seseorang hamba sehingga ditanya tentang empat perkara. Ya, antaranya yang saya ingat ialah dia tanya tentang umur kita di dunia, apa yang kita buat. Yang kedua, dia tanya tentang harta kita, dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Rupanya Datuk, dia mesti soal hak dunia. Kalau di dunia tak merdeka, automatically kaki kita la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tak boleh tercabut pada ikatan Allah pada hari akhirat. Yang ketiganya ditanya juga tentang masa kita, ke mana kita habiskan. Yang keempat ditanya tentang hidup kita pun, tubuh badan kita, muda kita dan sebagainya, ke mana kita buat dan sebagainya. Itu antara yang dipersoalkan. Maka kalau lepas soalan tersebut, 4 soalan tersebut,
maka kita barulah merdeka pada hari akhirat kelak. Kalau tidak tuan-tuan, duit kita ambil mana? Duit kita ambil mana, halal ke haram atau syubhat? Kalau ada benda tersebut dan kita tak sempat bertobat kepada Allah, maka minta maaf dan izin bahasa, kita tidak boleh merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermakna syurga tu belum tentu, Datuk. Yang keduanya, dalam surah Al-Hajj ayat 41, dalam hidup kita nak mendapat kemerdekaan akhirat, yang dunia ni Allah pesan kepada semua pemimpin, ayah pemimpin, ketua kampung pemimpin, lagilah yang besar, lagilah bapa segala pemimpin. Apa dia? Yang pertama, ajak masyarakat, ajak anak supaya solat 5 waktu, jangan tinggal. Yang keduanya, mantapkan zakat, bermakna mantapkan ekonomi umat. InsyaAllah ini paling penting. Tuan-tuan, kalau tidak ada belanja, tidak ada orang korporat, tidak ada orang kaya raya, maka mungkin tidak akan terjadi program di luar masjid ini. Ini perlu berbanyak belanja, tuan-tuan. Masjid tidak akan ada duit kalau kita tak kuat. Maka dalam bab ini nak mereka akhirat. Kenapa? Hujung ayat walillahi aqibatul umur. Yang ketiganya ialah disebut wa nahau anil munkar. Nak mereka akhirat, Datuk, hadirin sekalian, maka kita kena ajak orang supaya buat benda baik. Bila orang tu buat baik, dekat dunia kita dah mati nanti, kebaikan dia menjadi saksi kita di alam barzakh kita merdeka, apatah lagi di alam mahsyar. Yang keempat, ajak orang supaya tinggal ke benda mungkar. Subhanallah, Datuk, nombor 3, nombor 4 ni sebenarnya benda free of charge. Kalau duit ni nak menego itu ni sebagainya, tapi nombor 3, 4 free of charge. Kalau nombor 3, nombor 4 ni boleh buat, tuan-tuan. Tengok benda baik, ajak, jom dengar apa nama ni, program, forum dan sebagainya. Dan tengok kemurat, jangan buat muka, buat maksiat sebagainya. InsyaAllah, Kak, jangan sembang dekat akhirat, Datuk. Yang penting dalam alam barzakh pun sudah terlepas di hidup kita ni daripada siasatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, Datuk. Masih Ustaz, terus bersama dengan Prof. Silakan, Prof. Satu syair daripada orang Arab yang kita boleh pegang, satu benda yang cukup baik. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqul ha ana zak. Anak muda pada hari ini jangan duk bangga, itulah mak bapak aku dulu. Aku anak datuk, aku anak doktor, aku anak profesor, aku anak engineer, aku anak polis dan sebagainya. Tetapi anak muda yang hebat, generasi yang hebat, dia akan kata, aku hari ini buat apa yang terbaik untuk negara aku. Apa yang orang ulama-ulama yang dah buat, atuk kita yang dah buat, mereka dah bina negara ini sebaik-baik mungkin, maka kita adalah orang yang terbaik dalam membina negara untuk masa depan. Wallahu a'lam bissawab. Teruskan, Ustaz. Tuan-tuan, alhamdulillah Masjid Al-Faizin ini dia akan jadi hebat bila tuan-tuan datang. Jadi alhamdulillah pagi ni sampai tengah hari tuan-tuan boleh datang untuk memeriahkan program pada pagi ini. Dan saya harap selepas ini penuhilah 5 waktu, tuan-tuan. Penuhilah rumah Allah ini, kerana rumah Allah ini akan dipenuhi oleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak datang, siapalah yang akan menjadikan masjid rumah Allah ini hebat? Sebab tu saya harap sangatlah yang seksyen 28 lepas ini tanamkan semangat, kita merdekakan diri kita daripada apa saja pembalahan. Datang rumah Allah, nak tahu hebat rumah Allah ini, tengoklah pada waktu subuh. Jadi Dr. Muhammad Taufik, subuh masjid ni berapa orang? 18 orang. 18 ya. Menunjukkan tuan-tuan masih belum merdeka lagi. Penuhi, tuan-tuan, 18 orang. Ya Allah. Macam ayam tu lah. Jadi esok tak payah azan lah macam ni. Abang, penuhlah rumah Allah ni. Allah akan beri rahmat kepada karya kita. Tapi kalau tak dimeriahkan dengan bukan saja kuliah agama, jamaah, tuan-tuan, takut Allah datangkan bala umum. Bila bala umum semua kena. Jadi insyaAllah lepas ni tanam, tuan-tuan, azam dah datang rumah Allah, penuhilah. Subuh tu benda yang sangat penting.
Walaupun sibuk macam mana kerja, tapi penuhilah rumah Allah. Inilah program yang Dr. Muhammad Taufik harapkan kita buat ni supaya masjid ni akan jadi hebat. Sekian, terima kasih. Kalau ada tersilap, tersalah, saya mohon maaf. 2 rakaat pantun, pergi ke Dubai membeli meruku kakak. Bye bye abang semua, I love you. Terima kasih Ustaz. Secara kesimpulannya yang saya melihat hari ini ialah bagaimana hari ini kita harus melihat diri kita sendiri. Bagaimanakah jalan-jalan mudah untuk kita sampai kepada merdekakan akhirat itu. Seperti yang disebutkan oleh tiga-tiga ustaz tadi, kita mesti mencari menggunakan akal fikiran kita bagaimanakah mudahnya untuk kita sampai ke tempat yang selamat di akhirat nanti, iaitu merdeka di akhirat. Di antaranya saya pernah dengar beberapa ustaz bercakap, katanya apa lagi bang? Kejap lagi. Katanya sebenarnya kita ni tak kuat mana, kita ni tak hebat mana, tetapi kita boleh meminta kehebatan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti satu ustaz kata dengan saya, dia kata, bangunlah engkau ketika tengah malam, firman Allah, lalu bermanja-manjalah dengan aku, nescaya apa yang kau minta aku akan bagi. Jadi tahajud, jadi mintalah apa saja, aku akan bagi. Cara mudah yang mana kita nak selamat dunia akhirat, minta dengan Allah. Dan tadi saya tersentuh bila Ustaz Aslin kata tadi pasal sedekah. Sedekah, amal jariah yang kita buat, yang kita tak nampak, tiba-tiba dekat sana nanti, tiba-tiba kita rasa, banyaknya pahala aku. Jadi sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita takut. Kerana apa? Kerana firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya tadi Ustaz cakap juga tadi pasal zakat. Firman Allah dalam Al-Quran, bayarlah zakat, tidak akan terluak walaupun sedikit daripada harta engkau, malah aku tambahkan lagi. Bayarlah zakat, firman Allah lagi, bayarlah zakat ibarat mencapak sebiji benih tumbuh sepohon pokok, ada 7 cabang pada setiap pokok, ada 100 biji buah pada setiap cabang. Ibaratnya kita bagi satu, tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi 700 kali ganda. Mana ada institusi kewangan di atas muka bumi ni yang boleh bagi 700 kali ganda? Kalau Allah tak balas di dunia ini, Allah akan balas kita di akhirat nanti, insya-Allah. Firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat, aku akan sucikan jiwa engkau, aku akan sucikan harta engkau. Ini yang paling penting. Aku sucikan jiwa engkau, aku sucikan harta engkau. Jadi ini di antara jalan-jalan memudahkan kita untuk sampai merdekakan diri kita pada hari akhirat, mengikut kata ahli panel kita tadi. Dan firman Allah lagi, bayarlah zakat sebahagian daripada keuntungan perniagaan kamu, maka perniagaan kamu tidak akan rugi. Jadi perkara-perkara yang saya sebut ni tuan-tuan dan puan-puan adalah weapon ataupun senjata mudah yang Allah sediakan untuk orang Islam, tetapi jarang digunakan secara keseluruhannya. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena pegang. Selalu orang kata, saya nak merdeka macam mana sedangkan saya hidup susah. Kenapa nak tunggu senang baru nak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat untuk jadi senang? Ini konsep yang kena faham dalam Islam. Sebab tu zakat tu ada dalam Islam, dalam rukun. Masa kita susah, kita bayar zakat, barulah kita dapat yang 7 cabang tadi, 100 biji buah, 700 biji. Faham? Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada saya terkesan. Terkesan kenapa? Abang bagi tazkirah tadi? Aku bukan bagi tazkirah, aku menggulung apa yang kau cakap. Tazkirah dengan bagi disebabkan abang gulung tadi, Ha. saya rasa terkesan. Saya tengok adik-adik ni panas. Ha. Saya nak minta kak yang jual jual anggur tadi. Ha. Sebab Dr. Rosyam tu bising pasal anggur. Akak ambil satu warna hijau, satu warna gelap. Apa ni anggur gelap tu? Black currant tu. Yang dua kan? Ambil satu hijau, satu letak bagi kat budak-budak ni. Nanti kejap lagi saya bayar. Terkesan. Terkesan. Tolong kakak. Nampak? Dia bersedekah. Tolong maknanya kakak. tidak Tolong akan kakak. terluak walaupun sedikit daripada harta engkau. Tu janji Allah, bukan cakap saya ni. Saya terkesan juga. Kak ada berapa kak? Berapa kotak ada? Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kan? 20 kotak? Belum. Keluar semua, bagi semua. Saya bayar. Bagi semua. Okey kak, nanti kita orang bagi sama-sama. Bagi. Akak habis. Nampak?
Datuk Roshamno tapau semua. Nampak tak? Bagi semua, ini saya bayar. Bukan. Tidak akan terluak. Ini janji Allah, bukan janji ustaz. Ustaz ni pun ada temberang dia juga. Janji Allah, bersedekah, bayar zakat tidak akan terluak walaupun sedikit daripada harta engkau. Tuan-tuan, kalau nak merdekakan tuan-tuan punya ekonomi di atas muka bumi ini, di mana ekonomi itu boleh membantu tuan-tuan memerdekakan orang lain, bayarlah zakat. Kerana bayar zakat tidak akan terluak walaupun sedikit daripada harta kita, malah Allah tambahkan lagi. Yakin kepada Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Khairi yang tadi nak bagi 5,000. Beli pula apa ni, buah lagi. Lagi apa nak janji lagi ni? Takkan terluak, jangan risau. InsyaAllah Datuk Roshamad Roshamno dia dah maklum tadi. Orang Shah Alam Session 18 pergi Roshamad, bagi tahu saya disuruh Roshamno untuk ambil RM100 voucher Tak bakul. payah Ustaz. Tengok Instagram saya. Hari ni 88 sen barang saya jual. Jual apa bagi free? Orang kalau minta bagi free, nampak dia macam minta sedekah. Jadi bila dia beli walaupun 1 sen, nampak ada maruah. Faham tak? Okeylah, menang dia lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Jadi saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf bagi pihak kami berempat dan juga bagi pihak masjid kerana mungkin ada tersilap kata sepanjang program ini berjalan, tapi jujur daripada kami ingin menjadikan program ini secara santai, dan alhamdulillah kita lihat daripada awal sampai habis masih lagi duduk, masih lagi berdiri. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kita di sini, dan juga salam keluarga Malaysia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!